بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sidang jemaah para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama marilah kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini, malaikat-malaikat yang mulia, dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan rezeki-rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih direzekikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kesekian kalinya kita dikurniakan Allah SWT kesempatan sekali lagi dapat berada pada tahun Masihi yang baru, berdasarkan umur dan berdasarkan usia kita masing-masing. Walaupun begitu, hakikatnya tuan-tuan dan puan, kalau kita betul-betul nak kaitkan dengan sirah Nabi SAW, hatta sejarah selepas itu pun, baik khalifah yang empat, baik zaman para ulama, baik zaman Asbasiyah, Umayyah dan sebagainya, hakikatnya sejarah Islam terutamanya pada zaman-zaman awal semuanya dirakamkan, dicatatkan dalam perkiraan hijrah. Jadi kalau Nabi SAW ni tuan-tuan apa segala, baik umur baginda kahwin kali pertama iaitu 25 tahun, itu dicatatkan berdasarkan perkiraan hijrah. Begitu juga umur Nabi SAW 40 menjadi Rasul. Umur 40 ni tuan-tuan, umur kematangan, sikit saya nak sebut. Itu bukanlah pepatah orang putih ataupun kata orang barat. Lupakanlah. Boleh kata azam baru tahun ni. Salah satunya 40 tahun itu umur yang penting. Sebenarnya ia disebut sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Ni lepas ni tuan-tuan atau nak tengok sekarang boleh tengok ayat 15 surah Al-Ahqaf. Allah ni menyebutkan umur 40 itu adalah umur kematangan, umur kedewasaan yang tak pasal-pasal. Tuan-tuan entah kenapa pun tak tahu, tiba-tiba kita kata itu adalah perumpamaan orang putih, kan? Kononnya macam hidup ni mula semula pada usia 40 tahun. Sedangkan Al-Quran ni yang menyebutkan 40 itulah, kata Allah, asyuddahu, umur sempurna dan matangnya seseorang. Maka begitu juga kalau sirah Nabi SAW, ia berdasarkan tahun hijrah. Termasuklah tuan-tuan sekalian usia wafatnya Rasulullah SAW, iaitu 63 tahun pun sama, ia dicatatkan berdasarkan perkiraan tahun hijrah. Di masalahnya apa tuan-tuan? Kalau betul-betul kita perhati, kalau siapa yang memang ada perasan,
kalender hijrah dengan kalender Masih ni kalau kita letak sebelah-sebelah, lebih kurangnya kalau kita nak congak, kalender hijrah tu lebih pendek 10 hari daripada kalender Masihi. Jadi bila kalender hijrah lagi pendek, apa efek dia? Kesannya tuan-tuan puan, kalender hijrah tu lebih cepat berpusing. Maka apa sahaja yang kita nak kaitkan dengan Nabi SAW berdasarkan kalender hijrah, yang maknanya kalau ikut kalender yang kita pakai tuan-tuan puan, kalender putih lah, kalender Masih ni, pastinya tak sampai umur Nabi tu. Kalau kata wafat Nabi, jangan kata Nabi wafat umur 63 ikut Masih lah. Kalau ikut Masih tuan, confirm umur Nabi tak sampai 63, tak tahulah berapa. Siapa yang rajin kan, tak ada kerja, cubalah kira tuan, berapa sebenarnya umur Nabi kalau ikut Masihi, yang pastinya bukan 63. Jadi selalu kan ustaz-ustaz kata, tuan-tuan guru kata umur subsidi, kalau siapa yang dah lebih tu memang subsidi betul. Sebab hakikatnya Nabi perkiraan usianya bukan ikut kalender Masihi. Dan itulah puncanya tuan-tuan puan, apa yang kita lalui sekarang ni, salah satu yang mungkin kita perasan, apa segala berkaitan dengan hari penting Islam, baik puasa yang akan menjelang, baik raya haji, baik musim haji, semuanya makin beranjak. Di tahun ni tak salahnya insya-Allah kita akan mula puasa pada bulan 4. Kalau panjang umur kan, insya-Allah kita akan puasa bulan 1 nanti. Kan? Itu yang dulu-dulu sampai jadi popular. Istilah yang orang kata kongsi raya lah, lipa raya lah, macam-macam raya yang sebenarnya tak ada pun istilah tu kan. Kita je kelang kabut kan, litang pukang, kita nak raikan orang lain, dah tiba-tiba ada lah kongsi raya kan, tiba-tiba ada lah lipa raya kan. Yang sebenarnya raya kita tu raya je, tak ada lah istilah nak kongsi-kongsi cara agama je lah. Dia kenapa ada istilah tu? Sebab nanti tiba satu masa kita akan raya pada bulan 1 tu lah raya Cina tu. Dan kalau tak salahnya kita akan raya pada bulan 10 kan, bulan 10 itulah lipa Bali selalunya. Itulah tuan-tuan puan sekalian. Maka apa segala yang berkaitan dengan sejarah Islam, terutama di peringkat awal, semuanya berdasarkan perkiraan hijrah, termasuklah satu tarikh yang penting. Ni kalau tuan-tuan puan boleh ingat lepas daripada kuliah ni, kalau nak sembang kemah pun boleh kan, kau tak datang suruh tadi, ni nak bagi tahu tarikh penting dalam Islam. Salah satunya tuan-tuan puan, yang ulama menyebutkan tahun yang sama meninggalnya seorang ulama besar, dan juga tahun yang sama lahirnya seorang ulama besar, iaitu tahun 150 Hijrah. Itulah tahun yang dirakamkan oleh sejarah, ditakdirkan Allah SWT meninggalnya Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi, yang mana imam kita dan itulah satu-satunya yang beliau tak sempat jumpa. Kalau Imam Hanbali, Imam Ahmad tu, itulah anak murid Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik pula, mazhab Maliki, itulah dia guru Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i tak sempat jumpa adalah Imam Hanafi. Kenapa? Tahun yang sama itulah baru beliau diputerakan, iaitu 150 Hijrah juga, tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapat yang lemah ataupun kata-kata orang lah, ada riwayat juga menyebutkan berlakunya dua kisah besar ni pada malam yang sama. Malam yang sama meninggal Imam Hanafi, malam yang sama lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam, itu saya tak tahulah kata-kata orang. Tapi yang pastinya tahun yang sama tu tahun 150 Hijrah. Maka kalau tengok dalam kalender Masih, tuan-tuan puan, saya pun tak tahulah, kena google lah berapakah tahun kelahiran Imam Syafi'i berdasarkan kalender Masihi. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan usia beliau tidaklah panjang. Saya rasa kalau meninggal umur zaman kita dan terperanjat kita, kerana pada kita ia umur yang boleh kira muda, kerja pun tak habis lagi. Ditakdirkan Allah, Imam Syafi'i wafat meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Berapa tu kan? Lahir 150, meninggal tahun 204. Maknanya umur Imam Syafi'i 54 tahun je. Itu pun ikut hijrah. Kalau ikut Masih ni entah berapa tu 50 berapa tu. Yang mungkin kalau berlaku kan di dalam kejiranan ni mau terperanjat besar kita kan. Meninggal dah. Kalau kata kerja kerajaan kata sempat rasa pencin, mati dah. Itu nak katanya begitulah barakahnya umur beliau,
tidaklah panjang seperti yang biasa kita lalui sekarang ni, tapi dijadikan umurnya umur yang benar-benar bermanfaat, walaupun tidaklah seperti umur sebagian besar kita zaman sekarang. Justru tuan-tuan dan sekalian, sama-sama kita hargai rezeki nikmat yang Allah kurniakan ini, ya. Jadi kalau siapa yang minat, siapa yang nak tahu tentang tahun hijrah, tentang diri kita masing-masing, kan, kalau tak tahulah, baik kita lahir ke, baik umur kita apa-apa, kan, sebenarnya zaman sekarang terlalu mudah, boleh Google pun, kerana di internet, kan, semua boleh kita tahu, walaupun tarikh patah balik ke belakang. Bayangkan ada apa yang saya baru je jumpa dah. Saya tengah siapkan satu slide sebenarnya berkaitan dengan gerhana di zaman Nabi SAW. Dia boleh cari di internet, rupanya orang boleh detect gerhana zaman Nabi yang sama dengan hari meninggalnya anak Nabi tu. Nabi ada seorang anaknya namanya Ibrahim, yang jadi gerhana pada hari meninggalnya Ibrahim tu. Dia tuan-tuan, orang sampai boleh patah ke belakang. Gerhana tu bahkan dapat dikesan bilakah tarikhnya, walaupun benda tu berlaku zaman Nabi, kan, punya lama tu, Nabi dengan zaman kita ni 1400 tahun lebih. Itu pun boleh dikesan bilakah gerhana tersebut berlaku. Seperti yang baru je lah, kalau siapa ingat 2, 3, 4, 5 bulan lepas ditakdirkan Allah berlaku gerhana yang terbaru sekali, itu elok je lepas maghrib. Saya tak tahulah di sini macam mana buat ke tidak, tapi banyak tempat lagi tu kuliah maghrib pun ditukar terus kepada solat gerhana, sebab jarang-jarang tuan. Biasa berlaku sebelum ni tengah malam lah, kadang berlaku tu nak dekat-dekat petang lah. Jadi yang itu dah, orang kata timingnya sesuai dengan kita, elok je lepas maghrib. Baik, maka itulah, kalau ada yang minat, kalau siapa nak ambil tahu, nak hargai betul usia kita ni, sebenarnya ikut hijrah lagi panjang. Jadi tuan-tuan Google je, tarikh lahir kita tu, dia boleh kesan, dia boleh detect bilakah kalau ikut tahun hijrah yang sebenar. Untuk kita insafi, sebenarnya yang kita dapat ni lagi banyak, lagi lebih sebenarnya daripada apa yang kita kira. Kalau kira ikut masih macam biasa je, kalau ikut hijrah baru kita perasan umur kita ni lebih sebenarnya, seperti perkiraan yang melibatkan Nabi, para sahabat dan sirah Islam zaman dahulu. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmakumullah, pertemuan kita malam ni, kalau siapa yang ingat, kita nak sambung pengajaran iktibar berkaitan dengan diri dan peribadi Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan baginda SAW. Dalam hadis yang berikutnya, tuan-tuan, masih lagi dalam bab yang pertama, tentang rupa, tentang peribadi Nabi. Kalau ada yang masih ingat, pertemuan yang lalu kita ada sebutkan betapa Nabi SAW pada rupa yang paling sempurna, bahkan lebih daripada sempurna dan eloknya rupa Nabi Allah Yusuf AS, yang dulu-dulunya sampai orang duk baca surah Yusuf kalau ada yang sedang hamil, kan, nak bagi elok rupa, nak bagi rupa tu lawa cantik. Sedangkan hakikatnya kata Nabi SAW, bahkan Nabi Yusuf tu hanya syatru, separuh je daripada sempurnanya rupa Nabi kita. Maka Nabi kita SAW rupanya penuh. Dia memang markah tu lah. Justru kalau kita fikir secara mendalam, jadi isu pula. Ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf punya eloknya rupa sampai orang bila tengok tu dikejarnya Nabi Yusuf. Yang kejar tu perempuan. Ini dan saya yakin tak pernah lalui lah kita, kan. Saya di depan ni pun sama je. Nabi Yusuf dikejar orang sampai koyak baju. Kalau macam kita dulu-dulu kan, kita mengejar tu ya lah kot, kan, yang lelaki lah, kan, perempuan mengejar tu lain macam tu. Itu kalau berlaku pun, kalau kita ni artis, kalau kita ni terkenal sangat, masalah Nabi Yusuf AS, bahkan taraf beliau tu, taraf baginda tu, taraf yang waktu itu belum orang kenal sebagai Nabi. Nabi Yusuf tu asalnya jadi hamba aja. Itu nak menggambarkan rupanya terlalu hebat. Bila jadi fitnah tu tersebar, marahlah perempuan Zulaikha ni, kan, dia kata orang lain tak nak tengok rupa dia, dibuat satu majlis. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yusuf ayat 35, 36 dan seterusnya. Majlis itulah Allah sebut dalam firman-Nya. Allah Ta'ala menegahkan seperti kisah yang direkamkan dalam surah Yusuf AS, bagaimana mereka-mereka ni dikumpulkan dan akhirnya dibuat satu trik
Nak kata dahsyatnya rupa Nabi Yusuf ni. Dalam firman Allah SWT, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Sikin ni tuan-tuan, kalau siapa yang tahu bahasa Arab, sikin ni pisau. Memang pisau bahasa Arab lah, zaman sekarang pun pisau. Semua setiap orang tu bagi pisau. Tujuannya nak potong-potong lah kan. Yelah, entah apa kenduri pun tak tahu. Yang dalam keadaan ketika tengah motong-motong tu lah keluar Nabi Yusuf. Dan akhirnya kata Allah lagi, ketika mana Nabi Yusuf tu keluar, wa qala takhruj alaihin, dan itulah akhirnya mereka terperanjat, terpegun kan, tak apa terapa lagi pun tak tahu nak sebut, sampaikan Allah merakamkan dalam firman-Nya, sampai mereka akhirnya wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah, sampai mereka potong dan lukakan tangan masing-masing, elok tak perasan. Kita kalau kata sampai terluka, sampai terpotong tangan tu, jangan kata meraung menjerit kan, melompat habis semualah dengan darah keluar. Tapi itulah rupa Nabi Yusuf sampai ke tahap tu, tak terperasan walaupun tangan jari tu dah luka. Maka persoalannya tuan-tuan, mengapa Nabi kita yang rupanya sangat sempurna, tak ada pula macam tu reaksinya? Tak pernah kita baca dalam hadis Nabi SAW macam orang nampak Nabi Yusuf kan, dia kerjanya koyak habis baju Nabi, orang kejar. Ini apa yang kita dah berjelaskan dahulu. Hakikatnya tuan-tuan, sempurnanya rupa Nabi itu mendatangkan kesan yang lain. Kesannya apa? Kesannya orang menjadi taat yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu efek dia. Maknanya orang melihat Nabi, tak ada yang timbul tu hawa nafsu, tak ada yang timbul tu benda-benda yang tak elok, tapi yang timbul tu al-haibatul jalaliyah, kehebatan yang sangat hebat dan juga sangat tinggi, menjadikan orang taat yang memang lain macam. Kita tak bayang kan orang taatkan Nabi ni, Masya Allah. Itu contoh kita dah sebut dulu. Apa je Nabi sebut terus ingat. Hadis Nabi tuan, kalau kita bayangkan dalam sirah, dalam hadis menyebutkan sahabat menghafal tu bukan macam anak-anak ditahfiz. Tuan-tuan, siapa yang ada anak ditahfiz, kalau ada yang hantar elok tuan, kalau pergi ziarah, pergi melawat tu bukan kadang hari dia cuti, waktu dia rehat je. Elok kalau ada masa ziarah juga waktu tengah kelas berlangsung. Waktu kelas berlangsung tuan, kalau tahfiz betul-betul lah, ketika sedang proses menghafal tu berlaku, dia akan jadi bising yang sungguh. Sana baca sini tasmih kan, memang bising lah, memang macam-macam lah. Dia kalau zaman raya dulu lagi lah, bising dengan bacaannya apa semua, disulami dengan meraung melalak semua ada. Sini kena hempuk, sini kena rotan, sini kena itu dulu kan. Sekarang saya tak tahu kan, zaman sekarang ni lawyer standby je kan. Lawyer dah siap dah surat tu, tinggal nak isi nama je. Zaman sekarang susah dah. Jadi kalau dulu tu gitulah. Yang jadi mudah nak ingat bila mana ada ada orang kata gesaan daripada guru. Dan itulah macam mana anak-anak kita menghafal. Dalam masa yang sama, bila datang tasmih, yang hafal tu mula daripada petang malam. Ni kalau ayat baru ayat baru tuan-tuan, hafal tu dah mula daripada petang, lepas asar melancar dulu, lepas maghrib start hafal, sambung lah lepas makan malam, kemudian sambung pula sebelum subuh. Bila datang tasmih lepas subuh pun salah agak, ada kat terbabas, ada kat tersilap, ada kat yang tertukar ayat dan sebagainya. Sebaliknya sahabat Nabi SAW menghafal hadis itu dalam keadaan spontan, sekali dengar. Dalam sekali dengar, tuan kena ingat zaman dulu belum ada buku bercetak macam ni. Mana ada tuan, zaman tu tak ada. Kalau ada pun pelepah kurma, kulit, kayu dan sebagainya, yang maknanya mereka tak ada peluang untuk tengok balik. Nak tengok balik dengan mata tak ada. Hafal tu sepenuh je dengan telinga, dah lah sekali dengar pula. Dan yang lebih hebat lagi tuan-tuan, mereka menghafalnya bahkan dengan sukarelanya. Ini bukan jenis ada tahfiz dekat Masjid Nabawi mak hantar. Mana ada mak hantar. Sahabat Nabi itu memang sukarela aja, menghafal apa sahaja daripada Rasulullah SAW. Itu yang punca dalam kitab-kitab hadis. Kita bahkan jumpa banyak hadis-hadis yang panjang. Yang rupanya sebahagian hadis itu sebenarnya adalah khutbah Nabi. Khutbah Nabi pun hafal tuan. Jadi kalau ibu di belakang, tanyalah suami ke depan kan, kalau kata khutbah semalam ke hari tu ke, ingat tajuk pun kehebat dah kan. Tajuk apa boleh sebut tu pun dia tabik dah. Itu pun kalau dapat kan. Selalu dengan tajuk pun, jangan kata dia ke laut, tajuk pun ke laut.
kan. Itu nak kata tuan-tuan puan, hakikatnya khutbah pun sampai boleh dihafal oleh para sahabat, sekali sebut je, bukan Nabi banyak kali sebut. Dan Nabi tak ada panggil sahabat, okey Abu Hurairah besok datang lepas subuh aku nak simak, mana ada. Tak ada begitunya. Mereka menghafal hadis sepenuhnya atas kerelaan mereka. Justru tuan-tuan puan sekalian, inilah apa yang kita azamkan, memang tak dapat nak jadi macam para sahabat, tapi sekurang-kurangnya ambil semangat. Orang yang taatkan Nabi ini memang orang-orang yang sangat luar biasa imannya, takwanya. Di kita ambillah pengajaran. Paling-paling pun orang kata adakah masa untuk selawatkan Nabi satu hari, kan? Adakah masa untuk kita baca sirah, adakah masa untuk kita tengok sikit hadis-hadis Nabi SAW, ya? Malu para sahabat bahkan luar biasa taatnya mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan puan sekalian, justru yang kita nak lanjutkan malam ini pada hadis yang seterusnya masih lagi melibatkan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada tu hadis yang menarik dalam peristiwa yang insya-Allah ramai kita akan menyambutkan nanti kalau panjang umur lah, saya tak tahu dia peringkat surau ni, iaitu tak lama lagi insya-Allah kita akan meraihkan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ni tuan-tuan puan, dalam perjalanan Nabi itu ada satu benda yang sangat menarik. Jadi kita nak cerita malam ni, Nabi punya pernah bercerita tentang rupa sebahagian Rasul yang lain yang Nabi temui dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi setelah dah balik lah, kan, orang kata dah pulang apa semua, maka bersabdalah Nabi SAW cerita kepada para sahabat, sekalian para nabi-nabi, rasul-rasul ini telah dipamerkan kepadaku. Maknanya Nabi jumpa lah. Memang dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi bertemu dengan para nabi dan rasul. Dan menarik tuan-tuan puan, sebahagian mereka ni Rasulullah cerita rupa dia. Ada mereka-mereka ni yang baginda ceritakan macam mana rupanya, macam mana sifat mereka. Yang pertama kata Nabi, dah aku bertemu dengan Musa AS. Dan macam mana rupa Nabi Musa tuan-tuan puan? Kata Rasulullah, dah aku lihat Musa AS seorang yang betul-betul langsing, ataupun orang yang tidaklah besar sangat, seperti lelaki daripada kaum ataupun suku Bani Syanu'ah. Suku Syanu'ah ni adalah satu kaum daripada Yaman yang rupanya tidaklah tinggi besar sangat. Ini yang menarik tuan-tuan puan. Nabi Musa ni kan kita tahu sezaman dengan Fir'aun laknatullah. Dan Fir'aun kan, kalau siapa yang ada rezeki kok banyak nak duitnya kan, pergilah ke Mesir, tengoklah. Ya, memang Allah rakamkan dalam Al-Quran jasad Fir'aun tu sengaja dijumpa ke Allah. Kita kalau bayangkan kisah Fir'aun tu sebenarnya dia bukan mati lemas, jenis yang lemah daripada atas air. Daripada atas air ni contoh macam sampan terbalik, kapal pecah, memang senang jumpa, kan? Sebab daripada atas air termasuk dalam air, memang dia boleh senang naik balik. Fir'aun ni tuan-tuan kena ingat, beliau ni mati dalam keadaan asalnya tengah jalan di dasar laut. Bayang dasar laut tu kalau menyelam pun tak sampai kot. Ini siap jalan. Itulah dalam ayat Quran ni kita boleh tengok Allah rakamkan bagaimana laut tu dibelah, dan akhirnya berjalanlah Nabi Musa pergi dulu, kemudian Fir'aun ikut dari belakang, terlambat mereka tutup balik. Ini apa yang menarik tuan-tuan puan. Ada pun orang cuba kaji ayat ni dan ditemui laut belah mana. Saya pun tak pastilah juga, tapi kalau tengok rakaman di internet tu, memang di dasar laut tu dia macam ada jambatan. Memang sebenarnya laut tu lagi dalam, tapi dibuat macam ada lah jambatan, maka laluan tu dia macam tinggi sikit. Dia macam mana pun tetaplah itu adalah laut yang airnya banyak. Dia kalau fikir logik kan, waktu tengah jalan tu air tertutup balik. Yang air ni bayangkan bila dia tertutup tu maknanya dia menimpa kita dengan jumlah yang banyak. Macam duduk asrama, kalau tuan-tuan pernah duduk asrama. Saya duduk asrama daripada umur 10 tahun. Kalau jenis gurau yang dahsyatnya gurau kan, orang Pantai Timur kata gurau biawaknya, jenis yang air sebali bong siram. Air kalau sebali kan bukannya banyak mana sebali pun kan. Tapi kalau kena muka sakit juga tu. Lagi kau daripada atas kan, sakit kena air walaupun sebali je. Dia bayangkanlah, dalam tengah jalan di dasar laut,
kemudian ditutup pula dengan air yang punya banyak. Yang logik akal ni tak jumpa lah. Apatah lagi Fir'aun bukan seorang dia mengejar. Dia mengejar dengan tentera dia beribu. Tapi itulah kata Allah, falyawma nunajjika bibadanika. Badan tu bahasa Arab sebenarnya. Maka pada hari ini kami jaga, kami pelihara badanmu wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi pengajaran kepada umat kemudian. Dia tuan-tuan memang ada pun sekarang di muzium kat Mesir. Masalahnya sekarang jadi bisnes pula. Dulu zaman saya di Mesir dulu, sekali je lah masuk pun, itu pun tunggu mak datang. Ingatkan waktu budak-budak je kena rombongan dengan mak kat Mesir pun sama, mak saya datang baru pergi piramid. Sebelum mak saya datang saya tak pergi piramid pun. Dia pergilah muzium tu. Nak masuk muzium tu dah bayar dah. Masuklah bilik tu bayar lain pula. Zaman saya dulu nak masuk muzium tak salahnya RM10 dia. Nak masuk tengok Fir'aun tu pula dah RM40 pula tambah. Padahal rupa nak macam ikan masin bukan rupa macam ni tu, memang dah kering habis dah. Dia menariknya, kalau tuan-tuan Google pun ukuran jasad Fir'aun tu dia bukannya besar. Dia tak ada tinggi besar macam orang main bola Piala Dunia tu. Dia macam tinggi kita lebih kurang je orang Nusantara ni. Tak adalah besar sangat pun Fir'aun tu secara jasmaninya. Maka ini yang kita sebut ni. Kata Nabi SAW, aku lihat Musa itu seorang yang tidaklah terlalu tinggi tubuhnya macam kaum Syanu'ah je. Rupanya kata ulama kaum Syanu'ah ni di Yaman yang memang sedang-sedang je. Tidaklah besar, tidaklah macam gergasi orang Arab yang besar-besar tinggi tu. Ini yang pertama. Antara Rasul yang ditemui Nabi SAW diceritakan balik kepada para sahabat dan kita pun dapat kisahnya. Kemudian yang kedua, lalu kata Nabi lagi, wa ra'aitu Isa bin Maryam, dan aku juga bertemu dengan Isa Nabi Isa bin Maryam. Dan bagaimana pula rupanya? Muslimat rahmatullah, tentang Nabi Isa ni sikit saya nak sebut. Dalam hadis ni ataupun dalam Al-Quran, Nabi Isa tu disebut dengan lafaz Isa bin Maryam. Kalau kita melayukan Isa bin Maryam. Isunya apa tuan? Saya tak tahu apa cerita mulanya, asal-usulnya. Kalau tuan-tuan ada urus jenazah di sini entahlah, mungkin ada kot khairat kematian punya biro kan. Tradisi kita entah dari dulu, dia tak adalah salah, cuma unik. Tradisi ni unik dari dulu gitu. Kalau kata ketika jenazah dah dikebumi habis, talqin. Talqin ni yang betul-betul atas kubur tu kan. Selalunya waktu talqin dan tahlil yang hari-hari awal, betul-betul lepas meninggal, lalu tiga malam pertama dia selalu tentang tradisi kita. Saya rasa di sini sama je. Waktu talqin betul-betul atas kubur dan tahlil 3 hari pertama, kebiasaannya arwah tu akan dinasabkan kepada mak. Kalau talqin tu saya ingat pernah sekali dulu tak akan mula talqin melainkan dah tahu nama mak arwah. Ni mak arwah ni nama apa ni? Macam mana kita nak mula? Padahal waktu hidup elok je bin bapak kan. Itu kebiasaan dan budaya yang tak adalah salah. Boleh je Jadi kalau nak nasab kepada mak pun boleh, tak ada isu. Tapi saya pun tak pasti kenapa bila lepas hari-hari awal tu bolehlah kembali kepada bin ayah kan. Kesian ayah ni. Waktu yang penting-penting itu balik ke mak dia. Di persoalan tuan-tuan, isunya kalau jenazah, kalau si mati itu lelaki. Ini peringatan juga. Kalau ada yang hadir malam ni memang tekong je ke? Kalau ada yang hadir ni memang selalu bawa talqin ke? Kalau si mati arwah tu lelaki, tuan-tuan kena ingat, nak nasabkan kepada mak, mestilah di tengah-tengahnya bin juga. Seperti mana Nabi Isa bin Maryam. Isa bin Maryam Dia jangan ada yang keliru disebabkan nasab kepada mak, maka si mati itu arwah tu lelaki, dibintikan dia. Kesian si mati tu Bab binti, dan binti itu maksudnya anak perempuan. Arwah tu meninggal siap berjanggut berjambang kan, mati-mati dalam kubur perempuan dia. Padahal waktu dia hidup dulu punyalah garang. Tu haji ni garang betul lah, jambang panjang. Dah mati perempuan dia, kita yang perempuan dengan dia. Tak pasal-pasal Ahmad binti Maimunah lah dah. Ini kekeliruan kan, mungkin kita tak perasan. Disebabkan nasab kepada mak dah jadi binti pula dia. Yang betulnya binti itu anak perempuan, bin tu anak lelaki, maksud perkataan tu. Jadi kebiasaan ini masih berlaku dan mudah-mudahan jangan ada yang tersilap lagi lah.
Sebab kita boleh tengok dalam Quran pun, mana je ayat yang sebut Nabi Isa Allah akan sebut dengan perkataan Isa bin Maryam. Hadis ni pun sama, wa ra'aitu Isa bin Maryam, aku melihat, aku berjumpa dengan Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam, tuan-tuan, diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, baginda adalah Rasul yang akan turun semula ke dunia ini. Dan ini juga benda yang elok kita ambil perhatian, tuan-tuan. Lagi-lagi ujung-ujung zaman ni ramai kita yang obses, minat benar dengan segala macam tanda akhir zaman ni. Kadang sampai nak risau pun ada. Ada tuan, saya berkuliah dulu, orang tu betul-betul minat. Ustaz cerita lagi Ustaz, Dajjal yang maju ni memang saya minat betul. Terperanjat kita dengar kan, ingatkan minat kat Nabi ke, minat kat ulama', minat kat Dajjal lah dah. Itu memang dah terbalik kod dah. Yang Nabi ingatkan kita, dan yang Nabi ajar kita, sebenarnya Dajjal ke Ya'juj Ma'juj ke pembala tu, patutnya apa yang kita buat adalah persediaan. Ni persediaan kita, pendinding kita apa? Bukan diberkenalan pula dengan Dajjal tu. Jadi alim pasal Dajjal kan, sampai tahu betul-betul segala benda pasal Dajjal. Masalahnya persediaan akhir zaman apa pun tak buat. Al-Kahfi hari Jumaat tak pernah habis pun. 10 pertama, 10 akhir pun tak pernah baca Al-Kahfi hari Jumaat. Tapi kalau menyembang pasal Dajjal 2, 3, 4, 5 jam pun tak apa. Kedai tutup pun tak apa, pindah kedai lain kan. Memang minat betul. Ini yang kita risau tuan-tuan puan. Maka Nabi Isa AS memang banyak disebut dalam hadis-hadis baginda akan turun semula. Tapi satu perkara yang hendaklah kita benar-benar jelas, bahawa nantinya baginda ketika tiba di dunia bahkan tidak membawa apa-apa syariat yang baru. Ni jaga-jaga tuan-tuan puan. Sebab kita berada di zaman viral yang sangat pelik. Pelik sungguh Terutama kalau tuan-tuan puan ingat, baru lagi lah rasanya musim PKP ni juga viral lah itu video-video kononnya daripada seorang perempuan, bukan lelaki pun, seorang perempuan yang kata beliau ada mimpi macam-macam. Ya akhirnya jadi ajaran mimpi pun. Apa nama ajaran tu? Ajaran mimpi apa entah. Adalah yang menyampai tu perempuan dalam masa yang sama daripada mimpi saja. Dan mimpi ni bukan benda yang kuat pun, bukan kajian saintifik ke, dia baca kitab 10,000 kitab ke, bukan, mimpi je. Tapi dia sebar-sebarkan video tu. Ya akhirnya saya tak habis fikir ni, tengah musim Covid itu kan, orang ramai tak ada kerja, orang banyak tak ada duit. Tapi bila dia ambil tindakan oleh pihak berkuasa, sekarang ni perempuan tu dah bertaubat lah, dah dibuat majlis taubat pun itu oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Yang saya tak habis fikir, ingat sampai sekarang, ketika serbuan dibuat ke rumahnya. Bayang tuan, antara yang ditemui kat rumah dia, tak tahu lah, slip bank ke apa tak tahu. Waktu tengah tersebar video-video tu, punya sambil-sambil tu dibuat kutipan juga. Itu biasa lah kan. Dia kalau kata pembawa ajaran sesat ni, kebanyakannya itulah, lah kutip duit. Kalau yang advance sikit, kalau yang bawa ajaran sesat tu lelaki, lah nak kahwin dengan bini orang. Itu biasa tu. Lah nak beriman dengan dia, kena bagi anak perempuan kat dia. Itu biasa tuan. Dia yang ni pun sama, sambil-sambil dia merapu pasal mimpi apa semua tu, dia buat kutipan. Masya Allah tuan. Dia temui ketika serbuan tu, entahlah tak tahu slip bank ke apa, sekurang-kurangnya dia berjaya kutip lebih daripada RM70,000. Semata-mata dengan model air liur merapu gitu je. Pemurahnya orang kita ni paling macam betul Padahal waktu tu orang tengah tak ada duit, semua tengah kibar bendera putih lah, itulah, inilah, boleh dikumpul banyak tu Kita punya surau ni kan, saya tengok tak habis-habis kelan daripada itu kan, kutipan pun tak penuh-penuh kan. Ni tahulah, saya buka kutipan dah, saya rasa kalau ustaz buat kutipan betul-betul pun tak ingin nak bagi kan. Ustaz datang ceramah sudah, ustaz tak payahlah buka tabung pula kan. Ini dengan sekadar merapu mimpi sana, mimpi sini, RM70,000 dapat kumpul. Itu nak kata bimbang. Zaman kita sekarang ni asalkan lain sikit je, asalkan pelik sikit je mula, dia punya kelang kabut tu memang lain macam betul. Lintang pukang sebarkan forward sana sini Walhal benda tu kadang-kadang benda ilmu di tadika je Contoh macam ni tuan, di tadika kita dah belajar dah, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maknanya ajaran yang last sekali tak ada dah. Ajaran terakhir memang tak ada lah. Itu je ni yang kita dah bawa ni. Nanti Nabi Isa datang pun, andai kata kita sempat panjang benar umur kita kan, tak mati-mati, Nabi Isa akan sama solatnya macam kita, sama puasanya macam kita, tak ada apa yang baru. Dialangkan Nabi Isa pun tak bawa apa-apa yang baru. Macam mana pula ada perempuan boleh cerita macam tu
Macam mana pula adalah orang cerita macam ni. Dulu sampai ada Rasul Melayu pun ada. Rasul Melayu bila dibawa ke mahkamah letak jawatan. Senang kerja kan. Nabi kita tak nak letak jawatan, dia letak jawatan dah. Itu Rasul Melayu tu, kalau tuan-tuan ingat, di Selangor ni lah. Itu apa yang kita lihat. Maka ambil pengajaran, tidaklah ajaran syariat tu benda yang murahan begitu. Tunjuk kalau kita ni ada orang kata mahal. Yang tunjuk kita ni tuan murahan sangat kan, low class sangat. Mudah benar goyang je, mudah benar tumbang je kan. Yang kadang benda tu bukan benda-benda yang susah sangat pun, benda yang mudah-mudah berkaitan dengan asas agama pun kita mudah sangat goyang, nampak macam murahan lah, low class sangat. Baik, maka kata baginda, bagaimanakah rupa Nabi Isa ini? Kata Rasulullah SAW, daku daripada sekalian yang daku pernah lihat, Nabi Isa ini seumpama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud iaitu salah seorang daripada sahabat Nabi, yang mana kata baginda macam itulah diumpamakan rupa Nabi Isa alaihissalam. Baik, kemudian yang ketiga kata Nabi lagi, wa ra'aitu Ibrahim, dan aku juga dalam Isra dan Mi'raj bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Ini yang Nabi Ibrahim lah. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan apa yang menarik tuan-tuan puan, kata Nabi SAW, daripada sekalian yang aku pernah jumpa, manusia-manusia yang aku pernah nampak, faiza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsah. Kata Nabi, daripada ramai-ramai manusia aku jumpa, rupa Nabi Ibrahim ni yang paling hampirnya adalah dengan rupaku sendiri. Maknanya rupa Nabi kita ada seperti rupa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikarenakan memang Nabi kita SAW adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi tak ada pelik tuan. Zaman sekarang pun banyak dah berlaku. Dengan mak ayah tak rupa sangat. Kali tengok lama, ini macam rupa nenek ni kan. Ni macam rupa atuk ni. Kembanglah atuk neneknya. Dalam masa yang sama, budak tu pun tak ada rupa mak ayah sangat. Dah rupa atuk terus, melompat terus. Kan? Dia lompat pergi ke atuk terus. Itu biasa. Yang kadang kita lihat, bahkan rupa manusia ini yang tak berdarah pun kadang ada kat yang sama. Sampai kan ada orang istilah kan, dekat dunia ni ada 7 rupa yang sama. Bila kita bertemu tu dia ada terperanjat, nak kata anak beranak, tidak. Darah jauh pun bukan. Bau-bau bacang ke, bau-bau durian ke, memang tak ada. Tapi rupa kita sama. Itu nak katanya biasa kat berlaku waktu kita hidup ni. Maka apatah lagi, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim memang ada pertalian persaudaraan, yang salah silah nasab Rasulullah SAW memang bersambung dengan Nabi Ibrahim. Maka inilah tuan-tuan, kalau kita tengok salah silah dia daripada awal, memang Nabi Ibrahim ni asal kepada Yahudi pun. Nabi Ibrahim juga asal kepada bangsa Arab. Jadi baik itu dalam salah silah Nabi Rasulullah, Nabi kita ni yang terakhir, dalam masa yang sama Nabi Ibrahim antara Rasul yang terawal juga. Zaman Nabi Ibrahim tak nak bagi faham bila waktu tu Yahudi pun belum ada, Arab pun belum ada. Maksudnya apa? Zaman Nabi Ibrahim waktu tu piramid pun tak ada lagi. Bayangkanlah betapa lamanya. Sebab piramid tu wujud zaman Yahudi. Yang dipaksa bina piramid tu adalah Yahudi-Yahudi lah. Yahudi ni memang dari dulu dihina orang je sebenarnya. Waktu di Mesir dipaksa bina piramid. Yang Nabi Ibrahim AS lebih awal daripada itu. Entah berapa ribu tahun tak tahulah kalau dibandingkan dengan zaman kita ni. Maka itulah kata Nabi seumpama rupa dirinya sendiri. Baik, kemudian terakhir muslimin muslimat rahmatullah, yang lah ni bukan Nabi. Yang terakhir ni adalah malaikat Jibril itu sendiri. Wa ra'aitu Jibrila fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyatu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dan aku ketika melihat Jibril. Jibril ni dalam rupa yang disebut oleh sebagai ulama, yang Nabi sebut ni waktu rupa manusia. Kita pun tak pasti macam mana kan rupa malaikat yang sebenar, Allahu alam. Rupanya hebatlah kalau rupa malaikat sebenar ni. Jadi sebagai ulama kata yang Nabi sebut ni ketika pada rupa manusia, yang mana Nabi SAW bahkan pernah jumpa malaikat Jibril ni pun di depan sahabat. Jadi jangan kita ingat malaikat ni sentiasa pada keadaan gaib. Memang pernah rupa manusia yang sahabat pernah nampak pun.
Ini kisah yang saya kira tuan-tuan mesti pernah dengar. Nabi cerita pasal rukun Islam, rukun iman, dan yang ketiganya ihsan. Panjang memang hadis tu. Yang asal Nabi cerita tu sebab apa? Asal Nabi cerita rukun iman, rukun Islam tu sebab ada orang tanya. Yang menarik, tanda orang tu datang, kata Sayyidina Umar, kami siapa pun tak kenal dia. Nak kata orang Madinah pun macam tidak. Masalahnya, kata Sayyidina Umar, tak ada langsung kesan musafir pada tubuh dia. Zaman dulu kan, zaman padang pasir kan, kesan musafir ni maksudnya selalu kalau orang bawa balik musafir, dia nampak serabut, dengan berdebunya, dengan serabainya. Dia nak bagi faham macam naik motor jauh-jauh. Kau naik motor tu, jenis motor yang tak maintenance tu, jaga betul, turun je motor habis busuk baunya kan, bau asap motor tu sendirilah, bau lori lah jenuh mandi baru terkeluar kan. Oh, aku mandi lah keluar rumah tadi, sampai office busuk juga. Itu dia kan duk naik motor gitulah Dia kalau dulu kesan musafir ni maksudnya dia punya serabut, dia punya rupa yang tidak elok, dikarenakan perjalanan panjang, berdebu, berpasir apa semua. Itulah kata Umar, kami tak tahu apa ni. Nak kata orang Madinah pun macam tak, siapa pun tak kenal. Nak kata orang musafir pun tak juga, langsung tak ada kesan musafir. Kata Umar, rambut dia terlalu hitam pekat. Yang menarik kan, waktu orang tu datang, sahabat seorang pun tak kacau. Kalau kita kan mau kita menyebut kan, berkenalan sikit, siapa ni dah jumpa Nabi ni kan, kamu ni siapa. Dia eloknya para sahabat ni beradab betul. Sampai ke sudah, sampai kan si fulan tu dah pergi dah, punyalah beradab para sahabat. Yang akhirnya dah habis orang tu pergi, barulah Nabi yang tanya. Dia tuan bukan sahabat yang tanya, Nabi yang tanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa tu? Dia orang confirm lah, jawab tak tahu kan. Yang suka mereka-reka ni kita je kan, buat tahu je. Itu nak katanya para sahabat cuma kata, wahai Rasul, kami tak tahu siapa tu. Lalu kata Nabi SAW, itulah dia Jibril AS yang mengajarkanmu tentang agama. Jibril ni pun tuan yang punya beradab para sahabat, seorang pun tak kacau, tak ganggu. Yang kalau zaman kita tak tahu apa jadi kot kena tangkap selfie habis kot selfie lah, live TikTok lah kan. Ui, malaikat jom tangkap, jangan balik dah. Itu nak katanya ada juga malaikat dalam rupa manusia yang dilihat oleh para sahabat, cuma sahabat awalnya tak tahu bahawa yang datang itu adalah malaikat Jibril AS. Dan kata Nabi SAW, beliau berupa dengan sahabat yang paling elok rupa. Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang belum pernah dengar, zaman Nabi SAW dulu pun ada kat sahabat yang rupanya terlalu elok, namanya Dihyah. Inilah kata Nabi, dan aku ketika melihat Jibril rupanya seperti Dihyah Al-Kalbi. Yang Dihyah ni salah seorang sahabat Nabi SAW yang dikenali sebagai rupanya terlalu elok, handsome. Dan itulah rupa Jibril AS ketika menjadi manusia. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni, beberapa pengajaran iktibar yang mudah-mudahan dapat kita ambil, terutama di awal tadilah kita nak dibanding dengan para sahabat tu memang jauh sangat. Dari segi pengorbanan kita, apa yang kita buat untuk agama. Yang kadang kita fikir jihad je kan, kalau ustaz zaman sekarang mana ada jihad-jihad dah, kita pun tak nak perang-perang. Masalah tuan, dalam Islam tu bukan jihad je. Dalam Islam termasuklah macam mana ilmu itu dijaga. Macam tadilah sahabat hafal semua Nabi sebut, macam mana taat mereka kepada Nabi, macam mana mereka sungguh-sungguh buat apa sahaja yang Nabi nak. Itu pun maksud orang yang mencintai Nabi. Yang jangan duk bayang hanyalah kena berjuang, berjihad semata-mata sedangkan Islam tu sendiri adalah jalan hidup. Sekalian urusan kita ni semua Islam belaka. Dan usahakan tuan-tuan semampunya kita buat apa yang boleh untuk mengingati Nabi SAW, sama ada dengan selawat, dengan menghidupkan sunnah baginda dan seumpamanya lah. Kerana hakikatnya apa yang kita buat ni macam mana pun terlalu sikit kan, nak mengaku pun malu jika dibandingkan dengan apa yang dah dibuat oleh para sahabat dalam memelihara segala ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang dapat kita kongsikan malam ni. InsyaAllah ada umur dan rezeki bertemu pula dalam pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.